Kes polis melakukan jenayah seperti membunuh bukanlah satu perkara yang asing lagi dan ia bukan hanya berlaku di Malaysia, malah negara lain juga turut berdepan dengan isu ini. Sebagai rakyat yang telah memberikan banyak kepercayaan kepada anggota polis, perkara seperti ini sangat sukar untuk kita terima. Dan pada video ini, admin akan sampaikan kisah dan kronologi ringkas tentang 5 kes polis melakukan jenayah paling menyedihkan di Malaysia. Nombor 5. Polis merogol dan samun pelajar Uzbekistan di Ampang. Menurut petikan artikel Berita Harian pada Januari 2024, terdapat kes samun dan rogol ke atas satu pasangan di Bukit Ampang menyebabkan 2 anggota polis dari unit kereta peronda Polis Daerah IPD Ampang Jaya telah ditahan. Pada hari kejadian kira-kira jam 9.45 malam, mangsa dipercayai seorang lelaki tempatan berusia 18 tahun dan seorang lagi mangsa wanita warga Uzbekistan berusia 17 tahun menaiki Volkswagen Golf yang sedang berhenti di kawasan Ampang View, dan kedua-dua mangsa ini adalah pelajar sebuah kolej swasta. Kebetulan kedua-dua polis tersebut yang berpangkat Constable dan Lance Corporal sedang melakukan rondaan ketika itu dan telah datang lalu memeriksa kereta milik mangsa dan mereka diarahkan pihak polis untuk membayar RM500. Pada 10.09 malam Selasa lepas, ketika pengadu dan rakan lakinya berada dalam sebuah kereta di Ampang View dan mereka ditahan 2 lelaki lengkap beruniform polis dan dibawa ke lokasi berasingan. Di samping itu, suspek juga menyuruh mangsa untuk membayar RM2,000 atas kesalahan lalu lintas dan jika tidak, mangsa diugur akan ditahan dan dibawa ke balai polis. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan berkata, sebelum berlakunya kejadian disamun dan dirogol oleh kedua-dua suspek, dipercayai kedua mangsa telah dibawa ke lokasi yang berlainan. Seterusnya, mangsa lelaki dipercayai telah dibawa oleh salah seorang polis itu untuk mengeluarkan wang yang diminta di Taman Muda Ampang. Tambah beliau, seorang anggota polis merogol mangsa wanita dalam kenderaan polis, manakala kawan lelaki kepada mangsa dirogol dibawa ke bank untuk mengeluarkan wang seperti diminta kedua-dua suspek. Manakala seorang lagi mangsa wanita telah ditinggalkan bersama salah seorang polis itu sebelum dipercayai dirogol oleh pihak polis berkenaan. Kemudian kedua-dua suspek telah ditahan reman selama 7 hari. Berhubung siasatan kes, jika kedua-duanya disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 376, boleh dihukum penjara hingga 20 tahun dan dikenakan sebatan. Nombor 4. Polis langgar pelajar sehingga maut. Pegawai kanan polis ditahan berhubung insiden kemalangan yang mengakibatkan kematian pelajar tingkatan 5 selepas motosikal ditunggang remaja itu dilanggar kereta dipandu pegawai polis berkenaan. Menurut petikan artikel Buletin TV3, seorang pegawai kanan polis berpangkat Superintendent didakwa telah melanggar seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Jati Meru Ipoh sehingga menyebabkan kematian. Bukan sekali tapi 2 kali. Bukan tak sengaja, dengan sengaja. Bukan kesalahan besar cubaan mencuri atau membunuh, tetapi rem motor. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hasran Basri berkata, seramai 14 saksi telah tampil bagi membantu siasatan dan 13 daripadanya terdiri daripada pelajar serta orang awam. Pada 15 Disember 2023, mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri dipercayai baru sahaja selesai waktu persekolahan dan dalam perjalanan hendak pulang ke rumah. Difahamkan lagi sebelum kejadian, remaja terbabit telah membuat bunyi bising menggunakan motosikalnya sewaktu melintasi anggota yang menaiki Perodua Ativa tersebut. Yes, mungkin waktu sekolah menengah engkau kadet polis. Bukan kau tu anggota polis. Aku tak faham lah. Kuasa paling kelakar, dia boleh berani pergi buat report, which is menyatakan yang dia tu tak bersalah lah.
Susulan ekoran kejadian itu, mangsa dikatakan telah dikejar hampir 1 kilometer oleh pegawai polis berpangkat Deputy Superintendent itu sebelum dia sempat dirempuh dari arah belakang. Kemudian mangsa dipercayai terjatuh sebelum diseret hampir 5 meter dan meninggal dunia di tempat kejadian akibat daripada rempuhan itu. Difahamkan lagi antara punca kematian mangsa ialah disebabkan kecederaan pada bahagian dada dan perut menerusi hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Akhirnya suspek telah ditahan dan direman selama 3 hari bagi membantu siasatan dan pendakwaan dilakukan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun. Nombor 3. Tahanan didera polis sehingga maut. Kes ini sudah 8 bulan. Perihal orang awam kalau bunuh atau buat apa-apa kesalahan, immediately action akan diambil, termasuk ahli parlimen atau termasuk wakil rakyat, pembangkang, cepat mereka ambil tindakan. Perihal pihak polis double standard. Menurut petikan Malaysia Kini, pada Januari 2009 terdapat kes kematian seorang tahanan Kugan Ananthan ketika berada dalam tahanan pihak polis hingga dia disahkan mati. Menurut Tan Sri Muda Hassan, Ketua Polis Negara ketika itu, siasatan berikutan kes tersebut akan dilakukan lebih terperinci walaupun mangsa dikatakan mati berpunca daripada cecair di dalam paru-parunya berdasarkan laporan bedah siasat. Difahamkan Kugan ditangkap di Kajang pada tanggal 15 Januari 2009 kerana disyaki terlibat dengan aktiviti samun kereta mewah, lalu dia dipercayai mati ketika disoal siasat di Balai Polis Taipan Subang Jaya selepas 5 hari berada dalam tahanan. Namun kes ini telah mencetuskan bantahan awam sehingga keluarganya mendakwa dia mati akibat didera oleh pihak polis semasa di dalam tahanan oleh kerana terdapat kesan lebam di beberapa bahagian tubuh badannya. Difahamkan lagi keluarga mangsa telah melantik Gobind Singh dan N. Surendran sebagai peguam mereka berhubung kes bedah siasat kali kedua. Hal ini kerana pihak polis enggan membenarkan mereka berbuat sedemikian. Pihak PDRM juga memaklumkan bahawa kesan lebam terjadi akibat pergelutan yang berlaku semasa usaha menangkap Kugan, namun dakwaan itu ditolak bulat-bulat. Akhirnya keluarga Kugan telah menghantar memorandum kepada Ketua Polis Negara mendesak tindakan diambil terhadap anggota polis yang bertanggungjawab terhadap kematian mangsa. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Timur Rugia telah dihubungi oleh Peguam Negara mengesahkan kematian Kugan dalam tahanan polis dikategorikan sebagai kes bunuh dan 11 anggota polis telah diambil keterangan. Bermakna ada seorang saja anggota polis yang dikatakan akan dituduh. Mana pergi yang 10 lagi? Di mana pihak polis ada menyatakan sebelum ini ada 11 anggota polis terlibat dalam kes Kugan. Pada Jun 2012, Mahkamah Seksyen Shah Alam menjatuhi hukuman penjara 3 tahun ke atas seorang anggota polis berpangkat konstebel dan membayar ganti rugi sebanyak RM851,700 kepada ibu mangsa atas kesalahan memukul, penjara palsu, kesakitan dan penderitaan. Nombor 2. Polis bunuh graduan universiti. Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris berkata polis telah menahan seorang lelaki berhubung siasatan kes penemuan mayat mangsa yang dikatakan hilang sejak 10 Julai 2024 selepas menghantar kereta sewa kepada pelanggannya di Perak. Ditemui di ladang sawit di Kampung Seri Keledang, Hulu Selangor pada jam 6 petang. Dipercayai dibunuh individu dikenalinya. Suspek yang disyaki membunuh itu berusia 26 tahun dan merupakan polis berpangkat Lance Corporal yang bertugas di Balai Polis Slim River. Manakala mangsa yang berasal dari Sarawak adalah graduan sarjana muda pendidikan multimedia. Menerusi petikan harian Metro, suspek berkenaan dipercayai berang kerana telah diugut mangsa Nur Farah Kartini Abdullah yang berusia 25 tahun untuk mendedahkan hubungan sulit mereka kepada isterinya sehingga menjadi punca kejadian pembunuhan itu berlaku. Pada 15 Julai 2024, mangsa difahamkan telah dicekik sebelum dilemaskan dan mayat mangsa ditemui di parit ladang sawit Kampung Seri Keledang, Felda Gedangsa, Hulu Selangor. Menurut Ketua Polis Selangor, hasil siasatan dipercayai motif pembunuhan ada kaitannya dengan perselisihan perhubungan dan suspek akan ditahan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kemudian di Sungai Trola, Kampung Batu 4, Slim River, Perak, dipercayai telefon pintar, beg tangan, dompet dan kunci kereta yang dipercayai milik mangsa
mangsa telah ditemui. Pihak polis juga telah merakam percakapan 26 saksi bagi membantu siasatan. Seterusnya, hasil ujian DNA telah mengesahkan mayat mangsa yang ditemui adalah Nur Farah Kartini dan jenazah mangsa selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Nyior Manis, Pekan Pahang. Nombor 1. Budak ditembak polis. Terdapat kes remaja berusia 15 tahun yang dikenali sebagai Amirul Rashid Hamzah telah ditembak mati oleh seorang pegawai anggota polis pada tahun 2010. Difahamkan pada 26 April 2010 jam 2 pagi, kejadian berlaku ketika mangsa dikatakan cuba untuk melarikan diri daripada sekatan polis dan sejurus daripada itu, dia didapati mati ditembak oleh anggota peronda polis berhampiran rumahnya di Jalan Mak Yong, Seksyen 11, Shah Alam. Pada waktu kejadian, dia dikatakan telah memandu tanpa lesen kereta milik kakaknya iaitu Proton Iswara bersama seorang lagi rakannya. Pada malam itu, peronda polis MPV sedang bertugas dan kebetulan mereka berdua terserempak. Lalu, suspek dikejar dan diarahkan untuk berhenti. Akan tetapi, mungkin dalam keadaan ketakutan, suspek dipercayai melarikan diri sejauh 6 km berkelajuan tinggi sebelum sempat melanggar sebuah motosikal dan kemudian beberapa das tembakan telah dilepaskan tepat di bahagian belakang kepala mangsa oleh kerana mangsa enggan berhenti walaupun sudah beberapa kali diberikan amaran. Kena tembak kereta saya dah kena tembak. Masuk corner ke jalan tarian tu saya kira polis dah tembak tayar semua, dah tembak kereta. Manakala rakannya Muhammad Azamuddin Omar dipercayai telah melarikan diri dan hanya mengalami kecederaan ringan di tangan dan badan. Tidak lama kemudian di Mahkamah Seksyen Shah Alam dipercayai Korporal Jenain Subi telah didakwa mengikut Seksyen 304A Kanun Keseksaan dan dikenakan hukuman penjara sehingga 30 tahun serta jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda ke atasnya. Sejurus selepas itu, pendakwaan telah berjaya membuktikan keraguan munasabah bahawa peluru yang menyebabkan kematian pelajar sekolah itu merupakan salah satu daripada 21 peluru yang ditembak oleh Jenain menggunakan senapang submachine gun HK MP5A3 pada malam itu. Menurut saksi utama iaitu rakannya Azamuddin Omar, dia mendakwa dirinya telah dipukul oleh anggota polis sebaik sahaja kereta yang dipandu mangsa terbabas dan beliau keluar untuk menyerah diri sebaik sahaja diterajang di badan dan di kepala. Dipercayai kereta polis telah mengejar mereka terus ke stesen minyak Caltex Seksyen 11 dan beliau mendengar tembakan bertubi-tubi mengenai tayar belakang kereta. Oleh kerana itu, kereta yang dipandu mangsa terhujung hayang. Menurutnya lagi, saat beliau terdengar tembakan terakhir yang dipercayai terkena bahagian belakang kepala mangsa, terlihat kepalanya berlubang dan berlumuran darah sebelum rebah di atas ribanya. Lepas tu polis tembak lagi sekali. Sekali tu peluru dia tembus ke kepala dia. Dia jatuh ke riba saya. Itu sahaja video pada hari ini. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa yang terlibat. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.